salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi dan subhanallah. Kembali lagi dalam Assalamualaikum. Dan Masya Allah ya, bila kita bercakap tentang wajah ni kan, wajah kita ni adalah impresi pertama seseorang terhadap kita. Dan bayangkan kalau kita ni bila senyum nampak gigi, tiba gigi tu kuning, kotor. Jadi hari ini kita terangkan tentang bagaimanakah pentingnya penjagaan gigi terhadap kesihatan serta impresi kita kepada orang secara menyeluruh, insya-Allah. Dan kita bersama-sama dengan Dr. Nurliana Ruslan selaku pelajar pasca siswaza Doktor Kesihatan Awam Pergigian UiTM Sungai Buloh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Hana. Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baiklah, cakap pasal kesihatan gigi ni kan, mungkin doktor boleh terangkan sedikitlah dengan lebih lanjut tentang pentingnya penjagaan gigi dan juga mulut ini serta perkhidmatan kesihatan yang pergigian yang disediakan di Malaysia, insya-Allah. Okey, pertama sekali bila kita sebut tentang penjagaan mulut dan gigi, kebanyakan orang akan fikir dia adalah penjagaan gigi sahaja. Padahal dalam mulut kita ni ada anggota lain seperti lidah, langit, gusi dan juga tisu-tisu lembut. Jadi dari sini kita boleh tahu yang fungsi mulut kita ni bukan hanya untuk mengunyah sahaja, malah dia akan menolong kita, membantu kita dalam percakapan kita seharian dan juga membantu seperti Hana cakap tadi, kalau gigi kita kuning kita kurang keyakinan diri. Jadi dari segi pertuturan, kalau kita mengaji sendiri, ada certain huruf kat dalam Al-Quran tu yang seperti huruf Zal, huruf Zod. Dia memerlukan kita meletakkan lidah kita di bahagian gigi hadapan. So, jika kita kehilangan gigi hadapan, agak sukar untuk kita bertutur dan agak sukar untuk kita melafazkan huruf-huruf tersebut. Setuju? Ya, betul. And then lagi satu, dari segi keyakinan diri, jika kita ada gigi yang agak ketara, kerosakan dia, kebanyakan orang dia malu nak senyum nampak gigi macam tu. And then apatah lagi kalau nak jadi orang yang host macam Hana ni, nak bercakap di halayak ramai dengan kerosakan gigi yang agak ketara. Jadi status ekonomi juga akan terpengaruh lah. Jadi bila dia tak yakin macam tu, bila nak apply kerja contohnya untuk eksekutif pemasaran yang kena jumpa ramai orang, dia kurang yakin. Jadi status ekonomi dia akan menurunlah dari segi ni. Lagi satu, kalau kita sakit gigi tak boleh kerja. Jadi banyak sebenarnya fungsi pergigian ni, fungsi mulut kita dan gigi bukan sekadar mengunyah makanan, malahan macam saya cakap tadi, untuk pertuturan dan juga untuk membina keyakinan diri sendiri juga. Nampak tak betapa pentingnya sebenarnya penjagaan kesihatan mulut dan juga gigi dalam kita menyempurnakan ibadah seharian kita. Ya, betul. Masya Allah. Baiklah, tapi kita di Malaysia biasa cukup bertuah ya, sebab apa, kita ni ada akses yang banyak terhadap penjagaan kesihatan gigi. Sebenarnya mampu milik juga kan. Mungkin doktor boleh jelaskan dengan lebih lanjut tentang akses kesihatan gigi kepada masyarakat. Okay, di Malaysia kita ada perkhidmatan pergigian secara umumnya daripada pihak kerajaan dan juga pihak swasta. Namun ada yang terlepas pandang, terdapat juga perkhidmatan pergigian daripada fakulti-fakulti pergigian di IPTA dan IPTS di seluruh Malaysia. Jadi boleh mendapatkan rawatan di mana-mana universiti ataupun institut yang mempunyai fakulti pergigian. Jadi dari segi perkhidmatan juga biasanya apa yang akan dilakukan dari segi pihak kerajaan sekarang, tak silap saya memang ada appointment melalui MySejahtera, dah mudah dah dari kerajaan. Tapi kalau di fakulti pergigian, khususnya di UiTM, kita hanya perlu walk in saja dan daftar, dan kita akan diperiksa oleh pegawai pergigian di klinik pergigian UiTM. Seterusnya apabila sudah diperiksa, doktor akan memberitahu dan membincangkan tentang kondisi mulut seseorang tu kepada pesakit tersebut, dan doktor akan mereka satu plan rawatan yang khusus kerana kita ni diciptakan Allah, setiap mulut kita ni berbeza, tak sama. Jadi kita tak boleh cakap yang okey, Hana kena buat tampalan, saya pun kena buat tampalan. Tak. Hana kena buat braces, saya kena buat braces. Tak. Dia tak macam tu. Jadi doktor akan describe dengan secara detail, dan pesakit juga boleh mengetahui lah setiap masalah-masalah pergigian. Jadi antara rawatan yang disediakan adalah pertama pemeriksaan pergigian, dan kemudiannya biasanya penskaleran lah, cuci gigi, tampalan gigi, dan juga cabutan gigi lah, sama ada gigi susuk atau gigi kekal. Tetapi ada juga rawatan yang lebih kompleks seperti rawatan akar gigi, pemakaian braces, pemakaian jambatan gigi ataupun bridge, pemakaian veneer ataupun sarung gigi ataupun crown. Jadi ada sesetengah rawatan ni yang memerlukan para pesakit dirujuk kepada pakar pergigian. Jadi setiap
pesakit itu memang akan ada plan individu tersendiri apabila berjumpa doktor gigi. Baik, okey. Kebiasaan ni kan bila orang kata kalau kita nak pergi buat appointment dengan tempat-tempat fakulti pergigian di IBTA kan, pasti cakap mesti dia akan pakai student lah tu. Jangan risau, nanti kita sudah ni buat gigi kita. Macam mana tanggapan dia sedemikian? Jangan risau sebab saya dulu pun seorang student sebelum saya menyambung pelajaran sebagai pakar dalam pergigian kesihatan. Saya sendiri seorang student, namun para pelajar ni dia bukannya buat sewenang-wenangnya, memang setiap langkah yang mereka buat akan dipantau oleh pakar pergigian. Jadi jangan risau, insya-Allah rawatan yang diberikan tetap berkualiti. Insya-Allah. Tapi secara general kan, berapa kerap bagaimanakah bentuk penjagaan yang betul dalam kita menjaga kesihatan mulut dan juga gigi kita, dan berapa kerap kita kena pergi untuk buat appointment dengan doktor untuk kita check gigi kita ni dan juga mulut kita? Okay, secara umumnya memang masyarakat sangat-sangat digalakkan untuk memberus gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika tidak membebankan umatku, akan kuperintahkan mereka untuk bersugi setiap kali waktu solat. Maksudnya memberus gigi ni adalah salah satu sunnah yang amat disukai oleh Nabi. Jadi antara cara penjagaan gigi iaitu seperti saya sebutkan tadi, berus gigi 2 kali sehari, terutamanya waktu malam sebelum tidur. Dan kemudiannya bahagian celah-celah gigi bolehlah dibersihkan dengan menggunakan floss pergigian. Okey, kenapa saya pentingkan bahagian celah-celah gigi? Saya ada satu model dekat sini lah, saya nak tunjukkan. Okey, kalau kita tengok dari atas gigi ni, dia nampak macam, kalau anda tengok kan, dia macam tak ada apa-apa kan, tapi sebenarnya di bahagian celah-celah gigi ni makanan selalu tersekat dan boleh mengakibatkan lubang di celah-celah gigi yang kita tak nampak, yang nampak normal. Sebenarnya dekat bahagian celah-celah gigi tu, kalau kita boleh cabut model ni, kita boleh nampak yang nampak tak ada lubang di situ. Jadi floss adalah agak amat penting untuk penjagaan celah-celah gigi. Dan lagi satu, amalan yang amat digalak-galakkan adalah untuk berjumpa doktor gigi sekurang-kurangnya sekali setahun. Kenapa kita galakkan sekali setahun ni? Supaya kalau dah jumpa sekali setahun tu, kita ada pemeriksaan berkala. Jadi kalau ada rawatan yang perlu diberikan, kita boleh terus berikan dalam tempoh tersebut. Tapi kalau kita datang bila dah sakit, biasanya rawatan ekstensif yang perlu diberikan, dan ia akan mengambil masa yang lebih lama dan mungkin mengakibatkan kos yang agak tinggi juga. Betul. Baiklah, sebenarnya kalau kita lihat kan, untuk kita mendapatkan khidmat pergigian ni kadang-kadang bergantung kepada taraf ekonomi kita dan juga akses serta ilmu yang kita ada untuk kita mendapatkan khidmat tersebut. Tapi sejauh manakah sebenarnya UiTM mempunyai inisiatif untuk berikan akses rawatan ini kepada semua orang, tak kira lah taraf ekonomi mereka atau bagaimana? Okey, dari Fakulti Pergigian UiTM memang mempunyai klinik pergigian bergerak. Jadi klinik pergigian bergerak kita ni akan bergerak sekurang-kurangnya sekali setahun ke tempat-tempat yang telah ditetapkan untuk program komuniti, di mana kami menyediakan perkhidmatan pergigian kepada mereka-mereka yang kurang mendapat akses kepada pergigian. Daripada kami, pelajar-pelajar pasca siswazah doktor dalam pergigian kesihatan awam memang ada mengadakan satu event yang kami namakan Smile. Jadi untuk tahun ini adalah kali ketiga Smile diadakan, jadi kami namakan program ini Smile 3.0. Jadi tema kami adalah kesihatan mulut untuk semua, setiap senyuman bermakna, di mana program Smile kali ini mempunyai 2 komponen, iaitu komponen pertama adalah program komuniti yang akan kami adakan di Kampung Pekalan Tereh pada 26 hingga 27 Mei ni. Tapi sebelum event ni dulu kami ada 7 hingga 8 Mei yang lepas, kami telah melawat dan menyentuhi warga Kampung Pekalan Tereh ni untuk mereka yang sukar untuk bergerak. Jadi masa ada program tu, kalau dia tak boleh datang, kita dah datang dululah tengok diorang, melawati dan menyantuni mereka. And then kemudiannya komponen kedua adalah webinar yang akan bersiaran secara live daripada YouTube channel kami Smile UiTM pada 6 hingga 9 Jun 2023. So marilah beramai-ramai kita menyaksikan webinar tersebut melalui saluran YouTube kami Smile UiTM, Instagram dan Facebook Smile UiTM, dan TikTok
about Smile 3.0 UiTM. Masya Allah. Satu kata orang perkongsian yang cukup baik dan juga kepada anda, janganlah lepaskan peluang ini. Anda boleh mendapatkan akses pada ilmu serta juga khidmat rawatan Fakulti Pergigian UiTM, insyaAllah. Dan mungkin apakah harapan serta impian doktor untuk program seumpama ini, dan juga untuk kita lebih memberikan akses yang banyak kepada golongan di luar sana untuk mendapatkan rawatan pergigian bersama dengan Fakulti Pergigian UiTM. Jadi untuk mendapatkan akses, yang pertama sekali kami perkhidmatan kami ni apabila kami sampai ke tempat anda, mohonlah datang beramai-ramai, sebab jangan malu, jangan segan, kami Jangan takut. Kami semua tak makan orang, kami semua masih manusia. Dan kalau tak nak buat rawatan, nak buat cek saja, kami okey. Kalau nak buat rawatan, kami ada sediakan waktu tersebut. Dan kemudian jangan lupa berus gigi 2 kali sehari dengan floss pergigian, dan juga jangan lupa berjumpa doktor gigi setiap tahun. Jadi apa yang kita selalu ingatkan, Hana, kita cakap bila hari jadi tu jumpa doktor gigi. Jadi bila dah birthday kita tu, cepat-cepat buat appointment dalam masa terdekat, perkhidmatan klinik pergigian swasta ataupun kerajaan untuk berjumpa doktor gigi. Betul, kata orang mencegah tu lebih baik daripada mengobati kan. Jadi pastikan kita ni sentiasa mendapatkan perkhidmatan rawatan pergigian lebih awal, dan kita jaga makanan kita, apa yang kita makan, kurangkan gula untuk elakkan daripada berlaku penghabisan dan sebagainya kan. Jadi kita dapat menyempurnakan ibadah kita dengan penjagaan gigi. Masya Allah, hari dengan penjagaan gigi. Ya, betul. Dan sebenarnya, Hana, saya nak tekankan di sini, rawatan pergigian yang paling murah adalah rawatan pencegahan. Macam mana rawatan pencegahan? Adalah seperti saya terangkan tadi lah, berus gigi dan floss gigi, dan dapatkan pemeriksaan berkala. Masya Allah. Jadi jazakumullah khair buat doktor Allahumma salli ala Dr. Nurliana Ruslan di atas perkongsian yang begitu Masya Allah mengenai Smile 3.0 daripada Fakulti Pergigian UiTM. Pastikan anda mendapatkan akses rawatan tersebut dan juga menyertai webinar mereka. InsyaAllah kita nak berhenti lihat seketika. Selepas ini akan sambung lagi perkongsian kita di Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Terima kasih doktor. Terima kasih, Hana.